Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Anwar. Saya Yusri. Selamat datang ke channel kami. Apa khabar semua? Kita berdua berdoakan siapa-siapa yang tengok video ni semoga Berada dalam keadaan panjang umur, murah rezeki, sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. berkat dunia akhirat. Amin 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 amin. Amin. Dan pada hari ini Kita akan react satu video bertajuk 5 rakyat Malaysia yang cemerlang di luar negara. daripada channel Hasbullah Syahrah. Syahrah, betul. Kalau nak tengok video penuh, sila ke channel Abang Hasbullah ni Dan juga subscribe juga, bantu subscribe. bantu subscribe Kita punya Abang member. Hasbullah. YouTuber ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Kita tengok kita teruskan video. dengan video react terlebih. Jom. Okey, tokoh yang pertama sekali saya nak ceritakan kepada anda adalah Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Dr. Afifi berasal dari Batu Gajah, Perak. Beliau ni adalah seorang rakyat Malaysia yang pertama dapat menjadi pensyarah di University of Oxford di UK. Tahun 2020 ni, University of Oxford berada di ranking nombor 1 dunia mengikut Times Nombor 1 Higher di Education. Nombor 1 tu. Anda bangga tak ada orang Malaysia yang mengajar dekat sana? Bukan setakat tu saja, beliau boleh bercakap dalam 7 bahasa guys. Latin, Inggeris, Jerman, Arab, Greek dan dah tentulah bahasa Melayu. Kalau Inggeris dengan Arab tu saya faham lah kenapa nak kena belajar. Tapi bahasa Greek pun dia tahu. Tapi yang paling membanggakan lagi bagi saya adalah buku yang Dr. Afifi terbitkan selepas masa tu ada letupan bom di London. Kan, dengan kedudukan dia tu, dia bagi tahu satu dunia bahawa Islam ni bukanlah agama yang menyokong keganasan. Paling best lagi buku tu bukan dalam bahasa Inggeris tapi dalam bahasa Arab. Dia buat. Jadi orang Inggeris, orang Perancis, orang Jerman, semua translate buku dia untuk rujukan di negara masing-masing. Orang Malaysia tu guys, korang bangga tak? Yang kedua ni saya tak perlu introduce lagi lah sebenarnya. Memang glamour. Beliau ni membesar di Johor dan nama beliau tak lain dan tak bukan adalah Dr. Nur Amalina Cik Bakri. Ni memang viral Beliau ni ni. menjadi sensasi satu ketika dulu pada 2004 di mana dia dapat 17 A1 dalam SPM pun SPM. dia Banyak viral. tu. Saya sendiri SPM 9 subjek je. Kan, jadi lebih 2 kali ganda subjek dia daripada saya. Selepas tu Dr. Amalina disambung A-level di UK dan dapat ijazah kedoktoran dia lah pada tahun 2013. Tapi dia tak berhenti di situ je. Kan, Dr. Amalina lepas tu menyambung master di University of Cambridge dan dia start training untuk menjadi pakar bedah. Nak jadi pakar bedah ni bukannya senang. Training dia saja 6 hingga 7 tahun. Sekarang pula beliau dah menyambung PhD di Imperial College London dan pada waktu yang sama bekerja menjadi doktor. Sebab doktor ni dia sambil belajar pun dia kena sentiasa praktis supaya skill dia tu tak hilang. Kalau korang semua ingat dulu dia pernah bantu baby Ainul kan yang ada ketumbuhan di mulut dia tu. Alhamdulillah baby tu dah selesai semua urusan dia dari segi belanja, penerbangan, pembedahan dan Dr. Amalina ni lah salah satu seorang yang membantu menyelesaikan kes baby Ainul ni. Hebat tak? Buat PhD sambil kerja dekat hospital, sambil tolong orang Malaysia lagi. Kan, macam ni lah kalau orang tak kata Malaysia Memang hebat, hebat. tak tahulah nak cakap macam mana. Sangat-sangat hebat. Itu dia. Ya. Mula-mula saat ni Dr. Afifi. Afifi Al-Akiti. Afifi ni jadi pensyarah di University of Oxford, United Kingdom. Nombor 1 di dunia tu. Nombor 1 dunia, Nombor betul. 1 di dunia. Mana Rasanya pensyarah-pensyarah di Malaysia pun teringin nak jadi pensyarah situ. Betul. Sebab jadi cita-cita lah. Kemudahan dia tu banyak untuk dia tingkatkan diri masing-masing. Juga kata sana tu kira pakar-pakar belakang. Pakar-pakar belakang. Dr. Afifi pun dia boleh kecek 7 bahasa. 7 bahasa perantara dunia lah. Kalau kita nak kecek 2 bahasa tu pun susah dia. Kita Dia boleh 7. Maknanya orang rakyat saat ni dia bila berada di tempat yang nombor 1 tu banting untuk dia pergi ke depan lagi. Itu kelebihan lah untuk dia kata nak terus saya kata mempelajari ilmu-ilmu ada ni. Jadi So lagi saat ni dia buat buku. Dia buat buku dalam bahasa Arab. Uniknya dia terjemah ke buku tu dalam bahasa Arab di UK. Di UK. Untuk orang bahasa lain translate balik untuk baca. Maknanya dia
memperluaskan lagi lah ilmu dia begitu lah. Maknanya hebatnya orang Malaysia. Betul. Dan yang seterusnya jadi yang kedua saat ni Dr. Amelina. Amelina ni memang viral dah lah. Dia orang top Malaysia ni. Moga SPN dia tu viral dah. Mana kecil dia kata dia punya bijak. Dia sambung di UK tu bukan setakat sambung situ. Dia ambil master pun di UK. Dia sambung PhD pun di situ. Di UK juga. Maknanya dia ambil bidang perubatan. Maknanya dia ke depan semua. Hebat orang Malaysia. Seperti juga tu channel ni dia bagi tahu, dia kata dia ni lah kata bantu adik Aino. Ketumbuhan di mulut tu. Jadi dia bantu sampai ke adik Aino tu balik ke Malaysia. Daripada kos perubatan masa tu. Buat tu semua daripada rakyat Malaysia. Jadi dia tolong sebagai volunteer untuk bantu dari segi perubatan. Dari segi segala untuk di UK tu lah. Maknanya dia kata dia ni bukan, dia tak lupa lah. Maknanya walaupun dia belajar tinggi tapi dia masih lagi nak bantu orang susah. Betul. Okey. Lepas tu saya lagi nak ayat. Kalau tak silap saya kawan tengok dalam sosial media ni. Dia kahwin dengan Mak Saleh. Kalau siapa tahu tolong betulkan kalau saya salah, boleh komen di bawah. Royak kat salah. Kalau salah. Salah nama gapo tahu tak boleh komen. Kalau tak silap. Maknanya barang international belakang lah. Kata lagu tu tadi. Allahu Akbar. Okey. Jadi seterusnya kita sambung lagi tengok. Sambung review ataupun tokoh-tokoh Malaysia yang cemerlang di luar negara yang 5 orang yang cemerlang tadi. Tokoh kita yang berikutnya pula berasal dari Batu Pahat, Johor, dan beliau adalah Dr. Masliza Mahmud. Kalau tadi Dr. Afifi adalah rakyat Malaysia yang pertama menjadi pensyarah di Oxford, Dr. Masliza pula adalah wanita Malaysia yang pertama menjadi Profesor Madya di universiti tersebut. Memang selepas berita ni keluar, beliau kata beliau bukanlah orang Malaysia yang pertama pegang jawatan tersebut. Tapi bagi saya lah kan, pertama ke kedua ke bukan isunya. Sebab nak jadi Profesor Madya ni memang susah. Dekat Universiti Awam Malaysia ni pun memang sangat susah. Nak kena publish paper, nak kena tulis buku, kena mengajar, macam-macam lagi, kena dapatkan grant. Kan, jadi bayangkan dekat sana tu universiti nombor 1 di dunia. Kan, hebat kan? Dr. Masliza ni pula bidang dia adalah perubatan kardiovaskular. Maknanya beliau ni adalah doktor jantung. Nak jadi doktor dalam bidang kepakaran macam jantung ni perlu ada master dan PhD dan tambah lagi dengan bertahun-tahun training. Kan, jadi bidang ni memang betul-betul rumit dan yang betul-betul hebat je yang dapat ke depan. Sebab nak dapat geran ni kena bersaing kan. Tak ada geran, tak dapatlah nak buat research sebab bidang ni sangat mahal. Dan Dr. Masliza ni dah buktikan keupayaan beliau dengan mendapatkan geran sebanyak 16 juta untuk penyelidikan beliau. Hebat tak? Kalau anda orang Batu Pahat, cuba komen sikit dekat bawah. Mesti bangga kan? Okey, sekarang ni untuk sesiapa yang minat bidang kejuruteraan ke teknologi ke, mesti anda tahu satu nama ni iaitu NASA. Kan, ini sebuah organisasi dari US yang dulu hantar manusia ke bulan kan, Neil Armstrong. Nak masuk tempat macam ni, nak kerja pula dekat sana memang angan saya lah dari dulu lagi. Tapi tokoh kita ni boleh pula buat penyelidikan bersama staf-staf NASA yang lain. Hebat tak? Beliau dibesarkan di Pulau Pinang. Siapa sini orang Penang? Nama beliau adalah Dr. Wan Wardatul Amani Wan Salim atau dikenali dengan nama Dr. Amani. Dr. Amani ni betul-betul membanggakan Malaysia apabila beliau menjadi wanita pertama yang lead the project dekat NASA tu. Dr. Amani bekerja sebagai saintis di Purdue University US dan ditawarkan untuk menjalankan penyelidikan bersama NASA. Kalau ikut kisah beliau ni, asalnya beliau ni diberi tugasan untuk bersihkan kaca mikroskop je. Kan, dah nampak macam kerja kuli lah. Kan, tapi Dr. Amani ni dia buat dengan bersungguh-sungguh dan akhirnya diupah pula buat benda-benda lain dan pada masa tu peluang lain pun datanglah kepada dia. Yang menarik lagi tentang Dr. Amani ni adalah walaupun beliau dah ada pengalaman kerja dekat sana, beliau tetap pilih untuk pulang ke Malaysia untuk bangunkan kemampuan research di Malaysia. Bagus tak? Kalau orang macam ni lah saya rasa senang-senang je boleh kerja lama dekat NASA tu. Itulah, memang hebatlah pengorbanan beliau ni. Okey, itu dia. Tadi. Yang ketiga saat ni Dr. Masliza. Dr. Masliza ni Profesor Madya di Oxford juga. Macam Dr. Afifi tadi. Betul. Dia ni pakar jantung. Pakar kardiovaskular, pakar jantung. Maknanya nak bersaing di Oxford ni daripada seluruh dunia bersaing dia boleh. Siapakah dia boleh
layak untuk dapat grant 16 juta. 16 juta. Besar 16 juta ni. Dia punya pengajian dia lah. Untuk dia buat research. Buat research. Ha. Buat research. Okey, ke maknanya 16 juta bukan sikit je. Rakyat Malaysia tu boleh buat terpilih. Terpilih. Hebatnya. Dahsyat ni. Dan Dia kepak sana ni, Ya. Dr. Amani. Dr. Amani. Dr. Amani ni apa minat ni? Sebab bukan meminat kepada dia, meminat dengan KJL dia. KJL dia kan dia NASA. Dia boleh pergi, boleh masuk, boleh join dengan NASA. Senang. Nak kerja di NASA ni kebanyakan cita-cita zaman kecil ni kebanyakan orang kan nak pergi ke NASA lah. Jadi betul. Sebab ialah angkasa awal ni sangat kata jadi dia Amani ni daripada projek cuci cuci mikroskop. Mula dia pergi di NASA tu kerja dia cuci kantar mikroskop. Tu. Sampai ko orang peranan besar untuk buat projek. Maknanya orang trust, orang percaya maknanya kebolehan dia juga kepintaran yang dia ada. Puan pula tu. Perempuan pula. Tapi NASA sampai percaya ke dia. Dia percaya kat mana kata. Tapi gitulah, kita rasa bangga sebab ada rakyat Malaysia yang bekerja di NASA. Yang terlibat langsung dengan dia boleh dia Ya. Dr. Amani ni dia boleh keluar duduk di NASA lama tapi dia rela balik Malaysia untuk bantu Malaysia. Untuk maknanya nak transfer dia punya knowledge daripada rakyat Malaysia. Okey, answersnya Last sekali lagi story antara rakyat Malaysia yang cemerlang di luar negara. Okey, sekarang ni kita dah cover 4 orang rakyat Malaysia yang membanggakan negara di pentas antarabangsa. Kalau itu pun orang kata rakyat Malaysia ni tak bijak lagi kan. Tunjuk je perkara yang sebenar pada diorang ni. Dan memang banyak lagi contoh-contoh lain yang saya boleh bagi. Tapi untuk slot kelima ni, saya nak ajak anda berkenalan dengan seorang anak kelahiran Seremban, iaitu Dr. Farah Shahira Roslan. Dr. Farah bekerja sebagai seorang doktor di UK. Tapi apa yang specialnya sebab ada lagi orang Malaysia yang kerja di hospital UK ni. Yang menarik tentang Dr. Farah ni adalah beliau telah berjaya fight untuk guna tudung disposable dalam operation theatre hospital. Dalam bilik bedah ni memang keadaan sangat strict untuk elakkan jangkitan. Jadi pakaian dia orang memang kena bersih betul-betul. Jadi cuma tudung je yang kita punya tau. Jadi hospital biasanya memang tak bagi masuk. Lagi-lagi dekat UK kan, mereka ni bukannya negara Islam. Jadi memang tak ada sebab untuk benarkan tudung dalam operation theatre. Yang bestnya Dr. Farah ni, dia bukan saja ikut je, tapi dia fikir macam mana nak buat kan. So memang disposable hijab ni memang dah ada di pasaran, tapi masalah dia sekarang adalah nak convince hospital tu supaya guna. Sebab bukan boleh saja-saja pakai tau. Jadi dengan usaha Dr. Farah ni lah, hospital tu sekarang dah ada disposable hijab yang semua orang berhijab boleh guna. Hebat tak orang Malaysia? Nak bertudung di tempat minoriti orang Islam ni bukan mudah ya. Kalau tempat yang terpencil tu orang memang pandang semacam kan. Pernah ada kes orang bertudung di UK kena tendang sampai patah-patah kan. Memang takut. Yang lelaki tu cuba bayangkan, pakai kopiah pergi overseas, lepas tu semua orang jeling kan. Rasa macam mana? So tahniah kepada Dr. Farah. Pahala pun dapat banyak tu. Okay guys, itulah list 5 rakyat Malaysia yang hebat dan menyelah di luar negara. Saya harap video ni dapat memberikan semangat dan inspirasi kepada rakyat Malaysia bahawa kita ni bukannya kedil tau di mata dunia. Orang luar negara ni pandang tinggi tentang kebolehan rakyat Malaysia, cuma kita tak sedar sebab kita duduk di sini. Yang kelima saat ni, Dr. Farah. Dr. Farah maknanya dia bekerja di UK. Luar negara jugalah. Di UK juga. UK. Tempat dia bekerja tu, dia boleh reka tudung untuk boleh masuk Dewan Bedah. Dia bekerja di hospital di Dewan Bedah lah. Maknanya dia doktor, boleh maknanya dia operate lah. Dia masuk. Gimana kalau kita tengok syarat. Kalau di tempat di UK ni kira bukan majoriti orang Islam lah. Maksudnya syarat nak masuk bilik bedah ni biasa kita kena pakai PPE bilik bedah lah. Maknanya prosedur untuk masuk bilik bedah. Macam dia ni dia reka tudung untuk boleh masuk bilik bedah. Sebabnya demi untuk menjaga aurat. Jadi dia cipta satu bentuk tudung hak available dalam bilik bedah. Itu satu benda yang kata luar biasa lah. Maknanya ciptaan dia tu diterima bukan di negara Islam, di negara bukan Islam. Maknanya sesuatu yang hebat lah. Dia sangat trusted lah dia punya idea tu. Okey. Jadi tu
kelima-lima rakyat Malaysia cemerlang di luar negara. Tu. Mungkinlah lepas ni mungkin ramai lagi orang-orang hebat. Dia sebenarnya pun ramai lagi sebenarnya, tapi kita ambil 5 ni daripada Abel Hasbullah ni. Hasbullah Philip yang dia tengok mana kita guide daripada dia punya channel tadi. Okey, jadi seterusnya setakat tu dah kot. Jadi sebelum tu ada nak baca satu petikan ucapan daripada jurnalis Indonesia yang bernama Kan Maman. Kan Maman. Jadi kami baca dah. Sila. Jika engkau melihat seekor semut jatuh di air, angkat dan tolonglah. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Jika engkau jumpai batu kecil di jalan yang mengganggu jalan sesamamu, singkirkanlah. Barangkali itu menjadi penyebab dipermudahkan jalanmu menuju syurga. Jika engkau menjumpai anak ayam terpisah daripada ibunya, ambil dan letakkanlah ia bersama ibunya. Semoga ia menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dan keluargamu di syurga kelak. Jika engkau bukan seorang yang banyak menguasai ilmu agama, setidaknya ajarkanlah alif bata kepada anak-anak. Sekurang-kurangnya itu boleh menjadi amal jariah untukmu yang tak akan terputus. Semoga ia mendatangkan manfaat. Amin, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk teruskan subscribe channel kami. Kalau rasa video ni best seronok, sila like. Kalau rasa benda ni mendatangkan manfaat, sila share. Kalau ada cadangan ataupun pandangan, boleh komen di bawah. Dan yang penting sekali, pada moyak saat ni, tekan butang subscribe. Dan juga lonceng penting. Jadi takat tu dulu video review kami pada kali ini. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.